Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormati Tuan Ketua Seremban merangkap yang Ketua Surah Al-Istiqamah, Siti Nanda bin Ma'aruf, Siswa Al-Istiqamah, ASP Fauzi bin Ismail, yang berbahagia daripada Ustaz Muhammad Amir bin Abdullah, Ketua Bahagian Cawangan Balai Parisan Edukasi Surah Al-Istiqamah di Seremban, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan keizinannya dapat kita bersama-sama berkumpul berjemaah di Surah Al-Istiqamah di Seremban bagi meraihkan majlis ceramah ambang Ramadan. Bersempena kehadiran Ramadan yang akan kunjung tiba tidak lama lagi, insya-Allah. Sebelum itu, pihak Surah Al-Istiqamah di Seremban kita telah menyebut mengalu-alukan kedatangan kehadiran daripada Ustaz Muhammad Amir bin Abdullah, pegawai Ikhwan Islam bahagian halal Jabatan Harakat Islam Negeri Sembilan, bagi menyampaikan ceramah yang bertajuk Gerbang Ramadan di manakah kuncinya. Ada persoalan tuan Ustaz. Marilah kita bersama-sama menghayati ceramah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan akan menjadi panduan bagi kita mengharungi Ramadan dengan penuh keimanan. Dipersilakan kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati kursi majlis, yang saya hormati Ketua Polis Daerah Tuan Nana bin Ma'aruf, dan yang saya hormati juga pengusi Surah Al-Istiqamah ASP Fauzi bin Ismail, dan kepada ketua-ketua bahagian cawangan dan balai Barisan Edukasi Surah Al-Istiqamah di Seremban, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang tak saya lupa juga uruskan kedatangan saya itu Ustazah Mabdiah, ya, tak bahasa saya. Dan adik-adik yang dihormati, insyaAllah pada malam ini dengan nikmat Islam dan iman, dapat kita pada malam ini diberikan ruang dan waktu untuk sama-sama kita berjemaah, kemudian diberikan masa dan ruang untuk kita berkongsi. Alhamdulillah kita di ambang Ramadan, ya, di ambang Ramadan ini. Sebab itu kita nak buka pintu Ramadan ni kan. Saya datang tadi pun berkutut teh. Orang Sembilan cakap berkutut teh. Kelang kabut, ya. Musuh masa cakap Ustazah Martiah, insya-Allah saya solat ke rumah saya kan. Tadi kelang kabut juga kan. Orang kata ada, ialah kita pun kerja government kan, macam-macam tugas insya-Allah. Dan pengisian Ramadan itu amat cantiklah, ya, kita dah mulakan, ya, saya amat menghargai, ya, kerana di IPD Seremban ni
orang kata marhaban ya Ramadan, ya marhaban ya Ramadan. Sebab kalau kita cerita pasal untuk Ramadan ni, kalau di ambang Ramadan, apa yang kita perlu tahu, apa perlu kita tengok, sebenarnya kita kena lihat dulu muhasabah di kita, sejauh mana orang kata Ramadan yang lepas dengan Ramadan kali ini, apakah cita-cita yang kita kerjakan, apakah yang kita impikan, adakah dah tercapai ataupun tersasar. Kebanyakan yang kita ni, adakah puasa yang lepas tu dah diganti belum? Adakah kita punya yang lepas tu, kebanyakan kaum-kaum hawa ni dah ganti ke belum? Tahu tak kita bagaimana keedah nak menggantikan dia? Selesai, tak selesai. Dan yang paling hebat kita tengok, kita ni yang paling tahu, yang puasa terlepas dan sekarang ni makin handsome tak makin handsome. Pada sudah apa tak masih handsome atau handsome, pada sudut kita punya peribadi. Orang kalau bulan puasa yang sekarang ni dia makin handsome, muka dia makin bersawi. Kalau roman dia tu kan, orang Islam kata roman, muka dia tu kalau berpisah dia kan, murung dia. Tengok ada apa tak selesai lagi. Kebanyakan kita, bukan kata semualah, ya, kebanyakan ada yang tak selesai, tak selesai, tak tercapai impiannya. Kadang-kadang ada pun tak ada, orang kata impian pun puasa terlepas, sekadar puasa lah. Orang puasa ni pun puasa juga lah, ikut suka tidak lah. Kalau tak puasa kan, kata orang apa pula, kadang-kadang buat baik puasa. Jadi tahun ni kita puasa lah betul-betul. Boleh tahu kan. Tapi asal boleh ni semua alhamdulillah, semuanya tuan-tuan pegawai ni semua istiqamah, insya-Allah, ya. Walaupun dalam ranjau yang panas, ya, menunggu orang, mengojak orang, dikala untuk bersahur pun tak tetap juga batunya, tapi hati itu tetap kental untuk terus berpuasa. Itu dia. Dan sebenarnya kita pada bulan nak puasa ni, yang kita kena tahu apa itu puasa. Tahu tak kita cerita puasa ni? Dan kadang-kadang Ustaz Madia kata, tengok Ustaz, tengok sikit soalan-soalan dia tetap puasa, tak terlalu apa. Antara yang paling yang kita kena tahu, ya, yang pertama sekali, kalau dalam bahasa Arab, dalam ilmu Islam, dia mesti menceritakan tentang apa? Ma huwa shaum. Apa itu puasa? Tahu tak kita masa puasa? Fi istilahan wa juga fil lughatan, dalam segi bahasa dan juga istilah. Kalau orang tanya puasa tu apa? Puasa tu tanya orang puasa kan. Tahu tak apa itu masa puasa? Dia punya tu panjang. Ada tu kan. Macam-macam sampai ada bunyi rap belakang. Jadi puasa ini kita tahu, semuanya faham. Dia lah menahan diri daripada makan dan minum, daripada terbit matahari sehingga terbenamnya matahari. Di situlah dia maksudnya. Dan juga puasa ini kalau kita tengok, kenapa ada puasa? Dia adalah rukun Islam yang ke-3. Yang ke-berapa tu Kak? 3. Saya tanya, saya jawab. Ni bukan sekolah rendah. Kalau tanya tak jawab kan, saya kena campak ni, polis semua ni. Jangan main dia. Iaitu puasa tu terletak pada rukun Islam yang ke-3. Yang pertama itu pada hadis Nabi SAW, Bunyanul Islam ala khamsin, berdirinya Islam atas 5 perkara. Syahadatul la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksikan bahawa Tuhan itu satunya Tuhan, keesaan kepada Allah, dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, iqamus solat, iaitu dirikan sembahyang. Yang ketiga, shaumul fi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Wa ita'atuz zakat, dan mengeluarkan zakat. Dan juga al-hajj man istata', iaitu mengerjakan haji pada yang mampu. Jadi puasa ni duduk dekat rukun Islam yang ke-3. Sebenarnya kita ni, saya sebenarnya banyak nak ceritakan sebelum kita puasa ni kan. Saya banyak nak menceritakan bahawa kehebatan kita ni,
Saya banyak pengisian saya mengajar di masjid dan surau, iaitu tentang kajian ajaran sesat. Kajian ajaran sesat. Saya menunjukkan ataupun berkongsi dengan Kak Masjid Surau, Kak Bagian Sobat ni, tentang iaitu ajaran-ajaran yang meragukan datang daripada fahaman-fahaman, iaitu agama-agama yang dimodified, ya, orang kita modified jadinya ajaran sesat dan meragukan. Apa yang saya nak menceritakan bahawa dalam ajaran sesat ini, dan dalam keadaan kita nak tahu konteks kita pada hari ini, banyak dah salah faham tentang aspek agama, di mana hilangnya identiti kita yang sebenar. Banyak tempat saya ceritakan. Sebenarnya identiti kita sebagai seorang Muslim Melayu, kamu cakap resis pula, tapi saya ceritakan lah, ia sejarah. Yang sebenar hilang identiti. Ini bukan identiti kita sebenarnya, bukannya identiti Melayu Islam yang sebenarnya. Ia telah hilang, telah habis huyuk, opek 100 tahun dijajah. Kegemilangan Melayu Islam yang sebenar itu ketika era Melaka menjadi pusat penyebaran Islam yang hebat. Apa yang saya nak ceritakan bahawa Islam datang kepada orang Melayu ni di Nusantara, khususnya di Nusantara di timur ini, dia mencantikkan sebenarnya Islam kita. Sebab apa saya kata? Sebabnya orang Arab itu tuan, kenapa asalnya Nabi dan Rasul itu dilantik bermula pada Bani Israel? Sebab Bani Israel ni adalah bangsa yang paling Negeri Sembilan panggil bega. Tetap bega, tahap bega kuatih ni, bega bogik. Itu dia. Dia terlampau dongkil pun. Orang-orang Yahudi ni Bani Israel. Dulu dipanggil Bani Israel sebab Nabi itu diangkat di kalangan Bani Israel. Lepas potongnya diangkat di kalangan Nabi Muhammad SAW, iaitu daripada perut Siti Hajar, daripada Ismail, iaitu keturunan Nabi, iaitu Quraisy. Terpotongnya dia digelar Yahudi. Dan Nabi Muhammad SAW itu diangkat daripada Bani Quraisy, iaitu Nabi Muhammad SAW. Sebab itu dinamakan dia tertutup terus nama Yahudi. Sebab kedegilan dia, Yahudi ni degil, bangsa yang degil, yang paling payah nak kata degil tuan. Sebab itulah diangkat Nabi-Nabi dan Rasul di kalangan Bani Israel. Kemudian diangkat juga di kalangan bangsa Arab juga. Tak lari. Sebab apa orang Arab tuan? Saya duduk kat Mesir lah, nak ceritakan tak habis cerita perangai dia orang ni. Dia orang ni punya Allah, macam bega lah. Dia punya orang kata corporate dia tuan. Tuan yang polisi pernah buat berinteraksi dengan orang Arab, tahulah perangai dia tau. Perangai jogo kau main. Dah jogo bangang lah tu, sakit hati tu. Dianggap kita ni orang Asia ni bunga-bunga, orang hutan. Dia kata dia yang paling handal, ada teknologi piramid. Padahal beda tu, kecuali lah kepada yang alim-alim, itu kecuali lah syekh-syekh tu lain. Tapi majoriti yang Allah tuan, duduk kat sana tuan, macam nak balik Malaysia ni kita rasa lopo. Saya balik Malaysia ni, lega, damai yang ku inginkan, damai yang ku rasakan cukup cemerlang dalam hidupku. Duduk kat sana tuan, dengan bingit dia bunyi horn di tengah jalan. Horn, suka horn, tak suka horn, marah horn, semua horn. Itu horn. Dengan perangai dia lagi, Allah. Itu sebabnya dinaikkan, diangkat Nabi di kalangan mereka. Tapi berbeza dengan kita di Nusantara ni, di Asia Tenggara ni, di Timur. Memang perangai kita, bangsa kita ni jenis yang taat. Adab dia ada. Sampai Islam pun solid tu tuan. Ini yang identiti solid inilah hilang. Sebab apa? Sebab sakit hatinya Portugis kepada Islam. Kerana apa? Portugal di Andalusia itu dijajah oleh Islam 200 tahun. Dia orang sakit hati. Dengan peperangan salib tak pernah menang, dengan 6 siri peperangan tak menang. 200 tahun pula tu. Akhirnya dia orang dapat Andalusia. Dia kejar negara-negara Islam yang ada link dengan Andalusia.
Ketika itu serangan pertama dia nak buat, dia nak serang ke Mekah. Tetapi ketika itu sejarah itu Tuan Cahil Sultan Melaka ketika itu tahu Islam di Mekah ketika itu jatuh tu. Masa itu Abbasiyah dah jatuh, Fatimiyah di Mesir sedang jatuh. Akhirnya dia tulis surat, ya, dia cabar Portugal tu datang, kalau berani kau datang Melaka. Dia mengalihkan perhatian, pergi ke Melaka. Nah, dikatakan, dikabarkan Melaka itu hebatnya teknologi Melaka, merupakan pusat pelabuhan. Kita tahu Interport hebat, kapal-kapal. Kalau dikatakan Flora di Lama, iaitu mawar di lautan yang dapat tawan Melaka tu, kapal tu ada replika dia tu. Itu kapal hebat yang dia orang anggap. Tapi di Melaka lebih besar, seperti mana yang dikatakan oleh Lieutenant Adnan di Bukit Cadu tahun 1942 tu kata. Dia kata kerana apa mereka tak nak bagi hak kita, kerana dia tahu sejarah kita. Walaupun Pulau di Lama tu kapal yang besar, tapi di Melaka ketika itu lebih besar pada Pulau di Lama dan lebih canggih pada Pulau di Lama kita boleh buat. Dan kita punya teknologi senjata lebih hebat pada teknologi senjata ketika itu. Melaka cukup hebat tu. Sebab teknologi daripada Andalusia, iaitu teknologi simen, orang Islam yang buat sampai di Andalusia. Dan pada Andalusia turun ke Melaka. Nah, dikabarkan sekitar kota Melaka yang besar ketika itu hebatnya, orang-orang Melaka ni sekurang-kurangnya ada 1 dinar emas rumah. Kaya, hebat. Macam Dubai sekarang, kaya melahap tu kan, orang Islam. Macam tu lah hebatnya orang Melaka. Dan dikatakan sekitar kota Melaka ada lebih kurang 200 buah masjid dan surau sekitar kota Melaka. Dan sebab itu ketika pertama kali kita dijajah, jatuhnya keruntuhan Melaka itu, yang pertama dia buat, dia nak menghapuskan identiti kita. Caranya untuk menghapus identiti peradaban, hapuskan bangunan, dihancurkan masjid-masjid dan juga istana Melaka yang dicipta dengan teknologi Islam. Akhirnya mereka membenakan Air Formosa. Sebab itu dalam sejarah ditipu, dikatakan bahawa etnik bangsa yang paling banyak dibunuh oleh Adolf Hitler iaitu Holocaust, 1000 orang tu. Padahal itu sejarah yang ditipu kan. Adolf Hitler bunuh 1000 orang, semua orang gelang-gelangan, orang kaya dia tak kacau. Tapi di Melaka semua kaya miskin semua dibunuh. Dia hambakan buat apa? Air Formosa. Bangunan 2 bulan siap, diciptakan cepat. Selepas dihambakan, dibunuh. Sebab tu saya semalam berceramah dengan motivasi dakwah dengan orang-orang asli, bagi semangat kat orang sebagai kata ni dalam perlembagaan ada pribumi dalam perkara 153 tu. Hak cuma pribumi. Sebab apa saya kata? Sebab mereka lah cebisan-cebisan yang berjaya lari daripada cekapan Portugis ketika itu. Lari ke Sultan. Sebab apa? Mereka dapat ketika itu disangkakan kiamat. Sebab dalam hadis Nabi SAW, kalau datang ada hadis ni, kata datang di Dajjal, larilah kamu di pinggir-pinggir hutan dan gunung. Jadi dia lari. Inilah cebisan-cebisan yang orang asli, tuan. Sebab apa saya cakap itu? Kami di dakwah dulu masuk ke orang asli, kita dengar dia punya tok batin boleh kata apa, kali Jampi Serapah hujung kata berkat kalimah la ilaha illallah, berkat Muhammad Rasulullah. Mana kalimah tu dapat? Dia duduk hutan. Inilah cebisan dia. Sebab itu saya kata identiti kita ni dah hilang habis. Tetapi masih ada lagi pada segi pakaian diletakkan hebatnya kita ni, iaitu bunyan Islam. Saya baca tadi bunyan Islam ala khamsin. Jadi ini Islam 5 perkara. Sebab itu butang Melayu 5. Faham? 1, 2, 3, 4, 5. Rukun agama. Orang yang tak pernah sedar bahawa ada rukun agama. Hadis mutawatir. Kalau tolak ni kafir. Yang dihadiahkan oleh Jibril datang mengajar kita tentang agama kita, iaitu 3 poket kita: Islam, iman dan ihsan. Islam hati, iman dan ihsan. Itu 3 poket tu. Diasimilasi dalam tubuh. Sebab itu kata hebatnya kita ni Islam Melayu ni. Hebat.
Identiti kita hilang. Sebab tu pada hari ni nak sampai bulan Ramadan, masing-masing gonyol nak puasa dah. Kita makan siap cepet sok dah puasa tak cepet makan lepak tak plan macam ni lah. Masa ni yang sodap ni minggu depan tak cepet tu dah makan kau dah lantak dah sekarang ni sakot cara kau sebenarnya gitu. Makan sok kan macam gerun. Padahal bulan Ramadan ni tak betul gerun. Orang Arab yang saya cakap bega macam tu bokeh tu pun bulan Ramadan ni dibuat macam gayu tu tuan. Sebulan duduk saya happy betul kan dekat sana. Dia orang ni bulan puasa bertukar wajah. Sebulan tu lampu sebelum datang Ramadan ni dia orang macam kita. Kita nak raya beli lampu lilak kan. Dia orang nak Ramadan berobot-obot beli lampu lilak tu. Berjual lampu macam-macam Johnny tu. Dia letak kat rumah, dia letak kat pokok. Bergolik-golik sebulan. Tiap malam tu happy tu. Cuma tak roti memang rocunnya dia orang ni. Kok kita tu mau rocun ada semua kan. Habis nak raya. Tapi dia orang ikan Ramadan hebat. Sebulan tu tuan jangan poni takkan sahur, jangan poni tak makan nak berbuka. Boleh pilih masjid sekeliling macam kat Kairah tu. Sini masjid, sana masjid, tu masjid. Dia orang ni bagi sedekah. Ya Allah Rabbi. Nak makanlah nasi ayam kau, nak makan nasi kambing kau nak makan apa pun bagi. Pilih masjid. Masjidnya ada solat, kita pergi sini. Tak ada robot pasar Ramadan, robot pergi masjid. Budaya di sana. Yang seharusnya kita buat tak hebat. Kita nak sebab tu jawatan agama Islam mau berjemaah, solat berjemaah di masjid. Nak bulan Ramadan kita buat macam tu. Kita hidupkan balik. Sedangkan kita tu memang macam tu. Budaya Melaka lebih hebat. Kalau bulan puasa ni lagi meriah. Sebab tu saya katakan, pernah kata bertanya juga pada orang Melaka, kalau benarlah kata saya ni salah, tolonglah beritahu saya manakah masjidnya ni yang saya kata utuh ni yang ada tahun 1400 1500. Masjid paling tua pun iaitu Balik Kampung Hulu Tekra tahun 1856 dibina. 1800. Tapi mana masjid 1400? Sebab Tuhan itu digunakan apa masa tu kata identiti kita dah dihilangkan 400 tahun sebab mereka dah haji kita. Sebab tu Louis yang ke-9 selepas 200 tahun perang tak pernah menang lawan Islam, dia kata kita kena cari budaya daripada timur. Yang dia kata timur ini yang dia orang target daripada Sungai Furat di Iraq sampai Sungai Nil di Mesir, negara-negara Islam tu. Dia kata kita ambil ilmu mereka, kebudayaan mereka dan tamadun mereka. Sebab itulah mereka merancangkan peperangan. Ketika perang berlaku di kalangan negara-negara Islam, ketika itu kejatuhan politik yang dikejar adalah perpustakaan. Sebab itu Islam asalnya perpustakaan ni ilmunya adalah pada Islam. Di Baghdad, di Kufah, ketika perang berlaku mereka kejar pergi sana, buku-buku tu diambil. Yang hebat-hebat banyak tak ada tuan-tuan teknologi itu. Nah, saya cerita panjang cerita tu. Cuma pada hari ini saya nak jelaskan bahawa identiti kita ni hilang disebabkan ancaman-ancaman antaranya gerakan-gerakan orientalis. Ini banyak saya kongsikan banyak tempat. Mereka dimekani tentang Islam bukan sikit. Sebab itulah baru tadi saya berkongsi juga dengan 2-3 orang sahabat. Saya kata tahun 2016, 2015 tu masa sekat radio memang saya dah tahu benda tu. Jangan kita kejarkan anak kita nak jadi tahfiz 30 juzuk. Aduh ustaz, saya nak hantar anak saya di tahfiz ustaz dekat swasta ni. Tak payahlah, mudah je bang. Tak payah. Tahfiz hello ustaz. Abang ni sebabkan banyak dosa nak hantar ke tahfiz. Marah dia dengan saya. Sebab saya kata apa? Kalau tuan tengok apa yang saya teliti saya cakap ni. Orientalis dia tak risau orang Islam ni gapai tahfiz. Kita berjarabi ni, berjarabi tu tak, berjarabi banyak. Tapi swasta ni berjarabi kan, anak tapi tahfiz anak, aku rasa nak hantar tahfiz, bangga. Orientalis tak erat pun. Sebab dia tahu kalau tahfiz sekadar hafaz saja tak ada halah bagi dia. Orientalis dia bukan menghafaz Al-Quran tu tuan. Hidayah dia tak ada. Tetapi dia orang ada sektor.
Dalam Al-Quran tu dia orang tahu relate ayat ke ayat. Dalam video TikTok ni saya letak atau relate. Contoh dalam TikTok ni saya buat video TikTok kecil kan, tentang roh bergentayangan tu. Saya potong jadi tu ada 4 jenis roh tu. Saya ambilkan relate ayat itu pada surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 38. Dia berkesinambungan dengan surah Al-A'raf ayat 11 sampai 17. Dia potong ayat 16 itu, dia sambung pula pada surah Al-Sad. Dia pergi pula pada surah Al-Baqarah ayat 102. Dia pergi pada surah Al-Baqarah ayat 120. Dia kembali balik pada last pada surah Al-Baqarah 120 juga di hujung ayat. Nampak kesinambungan perjanjian iblis dengan roh-roh bergentayangan. Itu cerita tuan-tuan, satu je. Tetapi mereka ni faham. Dia boleh keluarkan ayat Madaniyah dengan ayat Makkiyah. Manakah ayat Madaniyah ni? Ada satu grup yang mencari tentang Al-Quran, ayat Madaniyah dan ayat Makkiyah. Dalam ayat Madaniyah ni pula dipecah lagi. Manakah ayat-ayat hukum? Manakah ayat-ayat tentang kasih sayang? Manakah ayat-ayat tentang rukun? Manakah tentang ayat-ayat larangan? Ayat Makkiyah ni pula satu juga. Setiap satu tu diberikan satu orientalis kaji. Dikaji pula ayat ini, diliritkan pula dengan kajian mereka tentang hadis Nabi. Nak saya beritahu bahawa hadis Nabi SAW 20 tahun disusun oleh 2 orang orientalis. Daripada 6 sunan sita, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Daud, Ibnu Majah, An-Nasa'i, 6 sunan sita. Dalam Tirmizi, Bukhari okey, diambil. Tirmizi dalam hadis dia apa cerita puasa dikeluarkan. Dalam Bukhari dikeluarkan, dicampurkan, diindekskan. Tentang jihad disambung, tentang sekian disambung, tentang haji disambung. Habis setiap sumpah tu. Kemudian dibuat indeks sampai 20 tahun. Mu'jam min alfaz hadis Nabawi. Itu orientalis 2 orang susun. Sampaikan Islam pun ambil, sebab ada tak ada. Jadi hadis tersebut dilinkkan dengan syubhat ataupun sektor-sektor yang mengkaji tentang apa? Ayat larangan dalam Quran, surah Madaniyah dengan ayat larangan daripada hadis. Gabung, faham? Contoh ayat Quran tentang wanita ini panahan-panahan iblis. Dia link pula dengan hadis Nabi. Nabi menegur sahabat, iaitu Sayyidina Ali. Jangan memandang wanita. Pandangan pertama tak ada masalah. Pandangan kedua itu boleh membawa dosa, dikabur. Tapi dia wawarkan kita, okey, pandangan pertama jangan ada masalah. Caranya dibuat macam mana? Dia kaji balik. Macam mana nak bagi orang Muslim lelaki ini melihat wanita. Dia kaji wanita punya tubuh. Wah, ada 2 bonggol. Kalau terconggol benda ni, memang pandangan dia proud pada wanita. Nanti kita wawarkan pada hadis ni, pandangan pertama jangan ada masalah. Mana bonggolnya? Iaitu bontot dan juga wadada. Macam mana cara nak menaikkan dia? Dia ciptakan fashion, kasut tumit tinggi. Pakai kasut tumit tinggi, cuba pakai. Kita kan kalau pakai kasut tinggi sangat, dan kita akan rasa menengah ke bawah. Tapi nak mengelakkan rasa ke bawah, kita akan sikit. Barulah. Relax. Masa tu dada naik, pinggul pun tetap, botot pun naik. Jadi akan dapat. Macam mana saya menceritakan? Hebat mereka mengkaji Al-Quran dan hadis. Itu baru satu tuan. Tak cerita lagi tentang astronomi yang mereka kajikan. Tak dikajikan tentang teknologi yang ada. Kehebatan dalam lautan yang dia orang jumpa sampai sungai dalam laut. Dia kaji pula mana sampai. Lepas tu dia kaji pula sungai Nilu. Dia kaji pula air Zam-Zam. Dia relate dengan hadis Nabi. Dia orang sebab tu dia orang tak kisah kita banyak tahfiz. Sebab dia tahu sekadar menghafaz saja. Kita nak ke situ saya cakap. Kalau tidak anak-anak dia rugi. Umur 7 tahun dah pergi hafiz. Bercampur dengan keadaan sekarang. Dia orang dah ceritakan budaya-budaya lain macam dengan TikTok apa semua ni. Duduk swasta, mak bapak tak tengok. Jangan terkejut kalau anak-anak kita yang ditahfiz lelaki saja suka dengan lelaki. Itu bahaya. Dia dah takut yang besar ni umur 15, 16. Dia nak cari perempuan, takut tak nampak, takut dia marah. Tengok adik-adik kecil ni jambu pula, habis. Main botot tuan.
Benda ni banyak berlaku, cuma tak diceritakan saja. Itu sebab saya kata jangan terlampau asyik. Sebab itu pada hari ini kita kena kembali balik dengan diri kita sebenarnya. Cari kita punya diri. Kita nak puasa ni perlu tak kita rasa macam risau nak puasa? Sebab itu kita kena tengok nilai diri kita. Kita letak diri kita, adakah aku ni sebagai Islam yang sebenar? Dalam TikTok macam-macam. Macam tadi saya tengok macam mana ada ustaz tidur, dia tegur netizen, iaitu seorang Korea, Sarah nama dia, baru masuk Islam baru 2 hari. Netizen ni push dia, kau pakai tutup lah kau ni. Tegur. Nampak? Kita ni nampak orang terus nak menegur, terus sentuh tempat. Itukah Islam yang sebenar? Sebab itu kita nak muhasabah diri kita. Sebab itu Imam Al-Ghazali meletakkan kita kena menjaga panca indera. Antaranya pandangan, mulut, lidah kita ni, kita punya tangan, kaki kita. Boleh tak kita kawal? Kena training sekarang ni dulu. Mana kita bawakan kaki kita? Pada hari ini orang banyak bawa pergi mana tuan-tuan? Dah keluar lah, selamat hari raya. Wah, cari baju yang suami-suami ni lah, kita cakap apa lah. Bang, kita pilih lagu bang, banyak-banyak. Kita nak tema apa bang? Tema apa bang? Tema bantai kau lah. Abang ni tak betul-betul menghargai, tak menjiwai lah bang. Weh, raya belum lagi, puasa belum lagi. Bang, kita tak nak terjadi macam tahun lepas bang. Raya tiba-tiba besok raya, mana tak sempat cari baju raya. Dah kelang kabut, tak puasa dah cari baju raya dah. Lagu raya dah keluar, Ariani dah keluar lagu raya, apa lagi, Jekyll pun dah keluar. Sampaikan saya pun terpanik dengan keadaan tersebut. Bukan anak-anak saja, saya pun kena. Tu cerita dia. Tetapi percayalah pada lelaki ni, walaupun mereka memilih, wanita-wanita ni memilih tema tersebut pada hari ini, dan percayalah itu bukannya tema pada hari raya akan datang. Dia ada tema yang lain, akan berubah pada bila-bila masa. Berhati-hatilah dengan keadaan begitu. Tak semestinya apa yang dipilih warna ini hari dan tema yang dipilih itulah tema pada hari raya akan datang. Sebab makan masa ni tuan, sebulan tak sampai hari dia akan bertukar. Tapi kena biasalah tu. Tu cerita dia. Sebab tu kita kalau tengok kita pada hari ni, kita bersedia untuk berpuasa ke kita bersedia untuk raya? Sebab tu dalam pengisian apa mana-mana untuk Ramadan ni, saya ada 3-4 benda yang saya nak ingatkan. Yang pertama, ingatkan apa? Tentang sahur. Kita kena tahu banyak berlaku salah anggap dan orang tak faham. Saya boleh tahu sahur tu time bila? Ada tu bantai makan 1-2 pagi. Tak payah bangun sahur lah, kira tak sahur dah ni, tak dapat pahala sahur. Itu nama dia sapa, makan tengah malam, bukan sahur. Sahur tu kena tahu waktu sahur apa. Nak katakan daripada waktu isyak sampai waktu subuh, dia ada 5 waktu tu tuan. Jangan salah anggap. Sebab tu pada isyak, lepas isyak dia ada waktu 2/3 malam. Dia akan pergi 1/3 malam tu pula, itu masuk waktu sahur. Lepas waktu sahur, imsak. Lepas imsak baru subuh. Waktu sahur ni tak lama. Kalau untuk masa sekarang, subuh masuk 6 suku 6:20 kan? Waktu dini hari okey, kita masuk isyak, dia kena kira pada isyak. Dalam hadis Nabi itu dia kira pada isyak. Isyak 8:30 lebih, 30 lebih lah ya, kalau 8:30 34 ya, isyak. Dia kena kiraan dia daripada 8:34 sampai ke subuh. Berapa jam tu? 8:34, 9:34, 10:34, 11:34, 12:34, 1:34, 2:34, 3:34, 4:44, 5:44. Dah 9 jam kan? 9 jam kali 60, 540 minit. 540 minit kali dengan 2/3, berapa jawapan dia? Nanti saya nak kira dia. 1/3 itulah masa sahur. 2/3 tu adalah 2/3 malam. Jadi sekarang kalau tak payah saya bagi jawapan lah, tapi itu kira betul. Nampak hadis Nabi ada matematik tau, jangan main. Ada ilmu hisab dia. Saya belajar di masa Senawi.
Nak kirakan 2/3 malam start bila? Kalau sekarang 8.45, 2/3 malam akan start lebih kurang 2.45 ataupun 3.45 lebih kurang. Lambat sikit. Itu start 2/3 malam. Baru kita buat 2/3 malam. Dia masa tak lama, lebih kurang sejam lebih. Nak dekat 2 jam. Ya, 2 jam lebih. Dia 2 jam setengah lebih kurang. Nak dekat lepas tu baru masuk waktu sahur. Maknanya start waktu sahur lebih kurang 4.45, 4.50. Sebab tu sunat kita melewat-lewatkan sahur. Nanti ceritakan sebab apa sahur. Sebab pada zaman sekarang fikir pukul 2, 3 pagi lepak apply, lepas tu tak nak bangun sahur. Itu tak payah puasa lah begitu. Bagi saya tak payah puasa. Kita bulan Ramadan nak kerja pahala. Pahala berlipat kali ganda. Kalau kita orang antara kereta Wira dengan kereta Porsche, mana abang nak ambil bang? Porsche kan? Takkanlah ambil kereta Wira. Gila ke kufur iman? Nanti kereta Porsche. Waktu bulan Ramadan macam tu lah. Allah nak bagi pahala ni memang bulan korang ni. Aku nak bagi ni. Sebab tu kalau tak puasa tak payah. Kalau tak sahur tak payah puasa. Rugi je. Bolehlah puasa, tapi dah pada supermarket mungkin 6, 5, nak tolak tu sikit mata apa semua, habis. Sebab tu saya kata sahur ni penting tuan-tuan. Sebab apa saya kata sahur penting? Dia tidak menzalimkan. Saya masuk sains pula. Tadi ilmu hisab, saya masuk ilmu sains. Tu dia. Kenapa sahur penting? Kita ambil geografi sikit. Iklim khatulistiwa, panas dan lembap. Dalam kategori panas dan lembap iklim khatulistiwa ni, sebab tu nak belajar fiqh tuan-tuan, jangan belajar selorong. Sebab fiqh ni dia pergi ke tauhid, tauhid automatik alam. Sebab tu kena tahu alam, dia ada menipu yang alam. Sebab tu dengan garisan ketujuan dengan biologi tubuh badan kita ini, perut boleh tahan tak ada makan paling lama 14 jam saja. 14 jam paling lama. Ada perut 13 jam lebih, 13 jam. 14 jam tu paling maksimum. 13 jam tu dah masa kesejahteraan lah tu. Tapi kalau kita kira lah, kepada kita waktu kita dah berpuasa, subuh pukul 6 suku, 7 suku, 8 suku, 9 suku, 10 suku, 12 suku, 1 suku, 2 suku, 3 suku, 7 suku, dan 9 jam. 9 jam. Kalau misal katanya kita makan 2 pagi, tambah lagi berapa jam? 4 jam. Okay? 4 jam, 13 jam. Dah masa kesejahteraan. Makan 12 ke malam, dah 14 jam lebih. Kita tinggalkan perut kita, tak ada makanan. Sebabnya kita zalim pada tubuh badan. Sebab bulan puasa ni bulan yang diharamkan makan waktu siang hari. Kerana apa? Kita nak bagi perut kita alignment dan balansi. Sebab tu kena fikir. Kebanyakan ada yang sesat yang meragukan ni, dia pecah-pecah. Aku tak belajar syariah, tak ambil lagi. Aku takkan nak belajar tarekat. Hakikat makrifat tak gila pula. Itu adalah ajaran sesat punya pemikiran. Sebab ada syariat, mesti ada tarekat, ada hakikat, ada makrifat. Imam Ghazali kata itu jalan serentak. Syariat apa? Rukun Islam. Antara syariat dia adalah solat. Solat dia syariat. Tarikat dia apa? Cara siapa? Tarikat dia bahasa Arab, bahasa Melayu. Jalan siapa kita ikut? Jalan Nabi SAW. Kita kena makrifat. Kita kena tahu, mengetahui kenapa kena solat. Kerana kita sebagai hamba. Hakikatnya hamba kena menunjukkan perhambaannya. Itu katanya benda ni bukan pecah-pecah. Itu banyak yang salah anggap. Tak ada ilmu hakikat, tak ada ilmu marifat. Kalau siapa kata belajar ilmu hakikat marifat, apa bohong. Orang yang tahu tentang hakikat dan marifat tak akan ajar orang. Itu sebab kena faham, kita punya perut ni, biologi tubuh badan kita ini, kita kena bagi hak pada tubuh badan kita. Selama 11 bulan kita menterdarah macam-macam. Sampai tengah malam makan, siang pun makan, tengah tidur pun boleh makan. 11 bulan macam tu, perut tu dah poning dah tuan-tuan.
Dia minta 1 bulan dia untuk elemen dan balancing. Sebab itulah mereka ni bergerak dalam badan ni rahsia. Untuk memberikan kehormatan dia nak elemen balancing dalam. Sebab itu tidak boleh memasukkan sesuatu pun dalam rongga badan waktu siang hari. Kena masuk dalam rongga batal, sebab ganggu kerja orang dalam. Sebab kita ni tuan-tuan kembali balik kepada tauhid. Asal kita ni cuma roh saja. Daripada surah Sad bagaimana Allah berfirman, aku tiupkan min ruhi, aku tiupkan rohku di dalam jasad Nabi Adam. Asal kita roh yang Allah, kudrah dan iradah Allah itu, kita boleh bergerak. Cuma yang ada kita roh, yang ada ni tubuh badan kita ni cuma ni pinjaman. Ya Allah pinjamkan. Kalau roh tak duduk dalam ni, roh kita ni akan bergentayangan terbang. Kalau orang nak tidur malam, dia akan buat anak bini dia akan ikat, takut terbang. Dia tak statik tuan-tuan. Apa hal kau ni? Kedikan ni kadang anak aku kan terbang sampai ke Eropah, kan tak tahu lah pergi roh kan. Sebab tu kena statikkan masuk dalam tubuh badan. Kalau kita belajar tentang graviti, okay, kenapa kita di bumi ni melekat, tapi pergi ke bulan boleh terbang tu? Sebab unsur tanah di bumi kita ada, sebab tu kita melekat, kita tak terbang. 7 unsur bumi tanah tu kita ada. Tak ada lagi manusia yang ada setakat saya hidup tengok, yang ada satu contohnya, satu unsur dia tak cukup. Contoh, dia pergi ke Mantin, unsur tanah Mantin tak ada. Sampai Mantin, wah terapuk. Faham? Unsur tanah Mantin tak ada lah, ambil tali ibu. Oh tali aku, engkau kat mana? Aku kalau pergi ke Gonceh, kompor apa terbang ni. Tak ada lagi. Unsur tanah 7 jenis tu semua kita ada, cukup komplit, tak terapuk. Sebab itulah unsur tanah di bulan kita tak ada, kita terapuk. Dia orang panggil graviti, tapi ini adalah sunatullah. Nampak? Sebab itulah kita kena faham, kita ni pinjam. Sebab itu ketika mana kita punya ajal sampai, la yastakhirun sa'at wa la yastaqdimun, tak lambat sesaat, tak cepat sesaat pun, pak tarik masuk dalam lubang kubur. Tangan boleh cakap, kepala boleh cakap, kaki boleh cakap. Sebab dia orang dah dapat hak dia orang balik, kita dah tak dapat. Contoh macam kita buat kereta, kita tak dapat nak kendalikan lah. Itu sebab saya masuk balik tentang fiqah. Kenapa orang kata umur budak-budak umur 7 tahun itu dalam fiqah dipanggilkan mumayyiz? Sebab umur 7 tahun komplit roh dapat menguasai semua tubuh badan. Waktu lahir tuan-tuan, anak keluar, Allah Ta'ala bagi roh tu menguasai apa? Otak suara je. Dia upgrade sikit, perut lapar, upgrade lagi. Semua tu tak dapat dikawal lagi. Dia upgrade lagi, sebab tu budak-budak kecil kena bekung. Tu sebab tu kena tahu umat-umat ni yang nak buat-buat anak ni kena tahu. Membekung kena tu. Kena bekung tu kan. Sebab mereka tak dapat menguasai roh tu, tak dapat kuasai tangan kaki lagi dah. Perut pun tak dapat kuasai, dia rasa lepak keluar habis. Sampai sebab tu saya kata orang tua-tua kita Nusantara ni hebat dalam memupuk roh. Budak-budak tu kan dah mula nak roh, dia nak menguasai tangan kan, nampak dia macam ni kan. Dia nak mula menguasai jari. Kalau orang 9 lah, saya tempat dia saya tak tahu. Dia punya cara nak pupuk roh dia, cak ceku dan gamit, minta ceku bagi kunyit. Bukan bermain tu tuan. Dia mengajar roh tu menguasai tangan. Cak ceku dan gamit, minta ceku bagi kunyit. Tu dia. Pernah dengar tak tu kak? Pernah dengar tu kan? Tapi dah lama tak tu. Dah kuasai, sampai nak kuasai kaki. Orang tua dulu nak kuasai kaki, sebelum terbit matahari jalan atas rumput yang berumput, nak nampak cas dia. Apa dia cakap? Tak te untuk kaki. Tak te. Yang satu lagi saya nak ingatkan pada hari ini, ramai yang tak buat memuji anak-anak kecil. Orang tua-tua dulu rajin buat macam tu. Sebab tu anak-anak kita pada hari ini kena penyakit macam-macam.
Kadang-kadang dia punya roh tak sempat nak kuasai diri dia. Kalau terkejut dia, kita buat tak tahu ya. Orang tua dulu fak sucu fak cot. Hapus semangat, pulang balik. Nama dia fak syok. Bukan main tuan-tuan. Dia nak bagi balik roh tu ketika terkejut, roh tu terkeluar pada kedudukan dia. Dia nak bagi fak masuk balik. Duduk. Pus bakal pulang balik. Alah, hai mak, hai sayang anak mak ni. Nak bagi anak tu semangat, kuat, nak bagi roh tu pasti cepat. Umur 2 tahun, sebulan lebih, setahun lebih tu, dia buat apa? Abu alah, tayang budak ini baik, anak yang saleh, tayanglah dia. Allah tokong. Dia nak bagi roh tu kuat. Kita tak boleh, tak ada yang buat macam tu lagi sekarang. Tak ramai. Sebab tu jiran saya tu kata datang, Ustaz tolonglah tengok anak saya. Aku dia tak tahu, tidak mau anak saya ni lah nangis semua. Dia bagi, kenapa lah tengok. Kau ni sebenarnya anak kau tu tak tahu apa hal kan. Tiba-tiba kau tak cakap dengan dia ni. Mana dia tak tiba-tiba demam. Dia ada pengasuh dia tak sihat. Dia selamba tukar anak dia kat pengasuh lain. Anak ni rasa macam kena dibuang lah, menyedih. Kau kena cakap, suruh penjaga suruh cakap. Lepas tu kau kena pupuk lah dia. Alah manja ayah tu. Si ajar dia buat macam tu, elok tak sampai 2 hari. Semangat budak tu. Petang-petang dia jumpa, alah mama, nah aku dah baik. Dengar macam kelakar tuan-tuan. Ini saya cerita garuh. Ketika umur 7 tahun, dalam kitab fiqh dibenarkan memais kerana dia dah dapat kawal pudi kencing, dia dapat kawal perut, dia dapat kawal kaki, roh semua dah kawal semua. Dia dah menguasai semua. Sebab itu mereka dapat kuasai. Umur dah 7 tahun. Itu baca fiqh, tengok tauhid. Itu cerita dia. Orang tua-tua kita power ke situ, hebat ke situ. Sebab itu saya nak cerita kepada hari ini. Dengan keadaan kita pada hari ini, kita kena faham puasa sebab apa? Roh kita tubuh nak menghargai tubuh badan. Dia dah bekerja 11 bulan, kita menghargai dia. Dia nak elemen tuan-tuan. Motor kereta elemen balancing kita buat, tapi badan kita bagilah elemen balancing. Sebab itulah bulan puasa, waktu siang hari diharamkan untuk makan dan minum. Itu sebabnya. Sebab apa sahur itu dibuat. Dan sebabnya satu lagi saya tahu kenapa kurma itu sunat dimakan. Banyak-banyak buah. Ustaz, kurma tak ada, apple boleh bantai kau lah makan apple ke apa pun. Tapi kurma ni kebatan dia adalah sejenis buah. Kurma ni, kalau siapa tahu tentang kitab, kalau tengok pohon lembu tu, dia ada kitab tu, saya panggil kitab dalam pohon tu. Dia nelayan-nelayan. Kalau nak basuh tu kena buka tu, dipanggil kitab. Kalau kita orang punya Malay tak boleh tu, kitab. Siap nelayan-nelayan tu yang bertaik tu tuan-tuan, yang nak membersihkan dia, cuma kurma yang disampaikan ke situ. Unsur kurma yang membersih ke situ. Sebab itulah sunat makan kurma waktu sahur, waktu buka. Makan kurma dulu baru makan benda lain. Dia akan cuci tuan-tuan. Sebab tu Nabi punya sunnah pun, kalau tak ada makanan mana pun, makan kurma sebiji, air pun cukup untuk bersih dalam ni. Dan kurma ni punya kerja, kalau kita makan sahur tu, contoh kita buka lambat, dia boleh jadi orang kata sebagai elemen untuk orang kata waktu kecemasan punya. Untuk tong simpanan kecemasan untuk perut. Itu cerita dia, kehebatan kurma. Sebab tu saya kata sahur tu kena buat. Sebab tu kena lambat-lambatkan sikit. Dan berbuka kena cepat-cepat. Jangan tak apa tahan belum azan kau makan. Kena dah azan tu kena cepatkan berbuka. Supaya apa? Supaya ada estimate time dia kat situ. Sebab itulah disunatkan melambatkan sahur, mencepatkan berbuka puasa cepat-cepat. Jangan tiba-tiba belum cepat makan, dia cepat makan. Itu kadang tu antara kita kena sunat ya. Tengok kita punya buka tu, kita tengok makanan kita, bukan tengok macam tu. Tengok. Sebab tu kena hati-hati. Itu pertama tentang sahur. Banyak orang silap kat situ. Ada soalan kat situ. Sebab itu saya nak beritahu juga, kesilapan lagi tentang sahur yang saya nak beritahu.
Yang paling penting, orang anggap sahur ini sekadar tak ada apa-apa. Kat situlah rahmat Allah bagi ketika sahur. Ya, Allah bagi rahmat. Sebab itu kalau kita faham kenapa puasa ni penting, kenapa puasa kena ada dah sahur kita ni. Sebab itulah kewajipan sebagai manusia. Bukan kita je berpuasa tuan-tuan, umat terdahulu pun berpuasa. Seperti firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah disyariatkan berpuasa kepada kamu seperti mana yang telah disyariatkan kepada umat-umat yang terdahulu. Oh, yang tak ada hal itu. Umat-umat yang terdahulu pun berpuasa. Ada mereka yang berpuasa pada umat-umat yang terdahulu, iaitu hanya minum saja, tak makan. Ada jenis begitu. Ada jenis yang berpuasa, hanya berpuasa setengah hari, lepas tu tak puasa. Ada tu puasa 2 hari pun ada, umat-umat terdahulu. Tapi kita ni ada telah disyariatkan Allah Ta'ala. Sebab bergantung pada kondisi keadaan manusia ketika itu. Dan kondisi kita, iaitu boleh bertahannya manusia yang umat Nabi Muhammad ini hanya bertahan waktu subuh, azan sampai menjelang maghrib yang boleh tahan. Kalau tidak, dia jadi lain. Itu sebab jangan berlebih-lebih tuan-tuan. Sebab tu saya nak ceritakan juga, ya, bagaimana sahur itu pertama banyak buat kesilapan. Yang kedua, kesilapan tentang solat. Apa silapnya? Banyak. Solat ni silapnya apa? Waktu, okey, waktu bulan Ramadan, solat tu lompong, tak cukup. Tak cukup. Subuh tak sembahyang sebab tak sahur, dah terlajak laris. Lepas tu sembahyang ikut suka hati, asal sembahyang maghrib. Ada tu lagi best, maghrib dengan isyak sembahyang. Sebab apa? Nak sembahyang tarawih. Kadang tu tak sembahyang maghrib pun isyak sembahyang kan, sebab sembahyang tarawih. Lompong. Baik, tak payah tuan-tuan. Ada lompong sembahyang. Ada tu sembahyang pula, dia nak doreh cepet habis. Sebab apa? Matuk kali ni ngantuk lah. Ai doreh habis sembahyang. Matuk tak boleh lah, cegap dengan semua. Apalah memona sampai dekat ni, dia dah sembahyang kan sudah lah murah ni. Dia apa? Matuk tu ngantuk, nak tidur. Kemudian yang paling dahsyat adalah yang paling dahsyat tentang solat tarawih jemaah. Solat dia yang biasa tak jemaah, itu paling dahsyat. Macam tu kerja. Itu yang dahsyat tentang sembahyang tuan. Ada tu tak sembahyang langsung, baik tak payah puasa lah. Sebab bulan puasa ni bulan nak berkat. Itu saya nak beritahu ya. Ustaz, saya bukan tak nak sembahyang Ustaz, tapi Ustaz, saya tak tahu. Belajarlah. Kamu tak nak belajar? Saya takkan pandang ngaji Ustaz. Belajarlah. Itu sebab kebanyakan ajaran sesat, dia orang semua nak shortcut nak masuk syurga. Masuk ajaran sesat. Sebab jumpa guru dia, tak apa, aku boleh doakan dosa kau terhapus, bayar sikit, kita kira. Dah macam pedri Kristian. Sebab itu bulan puasa ni solat kena jaga tuan-tuan. Rugilah bagi mereka yang tidak menjaga solatnya di bulan puasa. Waktu subuh dia solat main-main, solat nak doreh. Sebab apa? Sekarang terlepih nak tidur. Doreh solat ni, copet lah nak solat. Alangkah ruginya begitu. Solat tidak berjemaah. Kalau boleh jemaah lah, banyak pahala. Yang paling penting jaga 5 waktu tu. Kemudian tentang solat yang masalah ada solat tarawih. Tarawih ni berkojau nak beri. Berkojau pergi tarawih sebab apa? Nak meriah hanya. Sebab apa? Happy. Cenialah ramai apa yang ramai happy lah. Bukan nak tarawih pun. Orang supaya tarawih dia lepak belakang.
Imam dah sampai binti tu kan, dah tahiyat gokek kedua semua penuh. Cukup prak, saf yang kosong jadi prak penuh. Tu yang masalah tu. Waktu tu terawih tu. Ada pergi terawih saja-saja nak happy-happy je. Sebab apa? Yang macam budak ni yang loncek sana, loncek sini. Kita pun rasa nak loncek, tapi dia sebab kadang bosan ni kan. Dah tua tak jadi nak loncek. Yang ni. Ni kalau boleh meloncek ni, kalau orang Arab tu dia loncek ni. Ikut sekati dia berlubang kata. Macam dia kan. Kalau boleh menggunakan balik, kalau boleh lari dia lari sini ni. Dia yang ramai tu. Sebab perangai orang Melayu ni Roma baju rompik tu ramai. Menjempit-jempit ni orang Melayu Roma. Ulama-ulama silap tu tahu perangai Melayu tu. Sebab itulah dia buat tentang pelaksanaan kami malam Jumaat Yasin. Sebab orang Melayu ni suka makan, suka duduk sompet-sompet ke ramai berpusu-pusu. Kadang-kadang buka pasar Ramadan tu bukan solat kona benda tu. Dia sebab ramai datang, ui ramai yang susu datang, ui berpusu-pusu datang tu, banyak-banyak. Ada yang paling kelakar situ beli baju gayo lah, paling kelakar baju gayo. Yang perempuan ni boleh tunggu tu, lepas subuh dia tunggu tu. Tak pun dijadikan lelaki bang kau tunggu kau sekejap bang. Kau tak cup kan kawan lain cup. Kodai buka ke 10. Subuh dah tunggu dah. Takut api. Tak ada setianya pada baju raya itu. Jadi kita cuba ubah. Ya, bukan nak salah kawan perempuan sini okey. Luar sanun. Saya cerita luar sanun, tengok kami titi-titi ni. Sini okey semua, tak ada masalah. Yang cemerlang, terbilang. Betul dia. Tentang solat, betul dia. Dan yang paling orang kata nak sentuhkan lagi tentang puasanya. Ada tu beranggapan puasa cukup sebulan, puasa awal, puasa tengah, puasa hujung cukup sebulan. Kompon habis cukup sebulan. Ada tu puasa, dia puasa suka-suka je. Sebab apa? Member puasa, kalau tak puasa kau macam cakap apa pula? Kita kena berhati tuan-tuan. Kita puasa sebab apa? Ada tu puasa, ini kau puasa, aku puasa tak puasa lah. Kita beli kat sini lah, kita makan sama. Sebab tu dalam puasa ada 3 plastik yang kita kena tahu jenis-jenis dia. Satu, plastik warna hitam. Plastik warna hitam ni ancaman cukup luar biasa tuan-tuan. Plastik hitam ni ancaman dia akan pergi ke van jenazah. Berhati-hatilah. Dan jangan terkejut van jenazah banyak. Itu bukan tentu orang mati itu tuan-tuan. Orang hidup berplastik hitam. Konjo memang konjo plastik hitam. Beli makanan plastik hitam pakai. Tapi tempatnya adalah di van jenazah tempatnya tuan-tuan. Artinya orang main dia dekat dunia lah kena bina jenazah tuan. Dia ada satu lagi plastik merah. Plastik merah pada siapa? Member-member yang ada anugerah ABC. Apa anugerah ABC? Allah bagi cuti. Member-member yang anugerah Allah bagi cuti ni plastik merah. Kadang bagus kan, kadang punya juga, kadang bagus. Dia cakap, ini cuti, kau tak kan? Puasa lah. Oh, aku dah raya. Siap ganjil gitu. Cik, awal aku raya. Biasalah. Kan sekarang aku punya period teratur, kau punya period tak teratur. Puasa. Hampir kau ni. Alah, ni time aku, time kau, so kau tengok pula. Time dia tiap lari ganjil kau tu pula tengok. Ini geng-geng plastik merah. Yang geng-geng ada satu lagi plastik warna-warni. Plastik warna-warni berlaku bila pasal Ramadan. Berwarna-warni lah plastik tersebut. Yang sang isteri belah kanan kiri satu plastik, satu ni kuning ada, merah ada, putih ada, kelabu semua ada. Sama kat kiri dan kanan. Tak cukup itu saja, suami pun sama kiri dan kanan. Berwarna-warni lah dia. Itu geng-geng pasal Ramadan. Bang, kita nak pergi pasal Ramadan, kita target ni 30 Ramadan, kita target 1 Ramadan, kita pergi Ampangan. Lepas tu pergi Panu Jaya, Seremban Jaya, jangan lupa bang. Jangan lupa Seremban 2 pun ada ni tau. Dekat ni apa belakang tu, Taman Arwana tu, area tu kan, Garden Home tu. Jangan ditinggalkan bang. Tapi sekarang yang ada tempat baru yang boleh berbincang pasal-pasal Ramadan. Cukup komplit 30 Ramadan tu. Tidak ketinggalan.
Ada tu sampai buat koleksi bang. Kita punya plastik kurang bang. Kita pulang poso ni, kita cukupkan plastik kita yang kurang untuk buang sampah ni bang. Payah sangat plastik ni dapat bang. Okey, baik. Cukupkan untuk bulan poso ni. Koleksi plastik-plastik. Ada geng-geng plastik yang tu kategori dia. Geng plastik warna-warni, geng plastik hitam dan geng plastik merah. Anda nak jadi geng plastik yang mana satu? Terpulanglah pada anda. Tapi tuan-tuan ya, lagi 5 minit ya. Apa saya dah beritahu bulan Ramadan ni? Yang paling penting kunci tadi saya dah beritahu muhasabah diri. Pertama, kunci untuk gerbang Ramadan ni yang pertama adalah muhasabah diri. Letak diri kita tuan-tuan. Lagi berapa hari, 7 hari gini tak sampai kan? Hari kami bulan depan kan? Tak sampai berapa hari ni. Kita muhasabah diri. Tengok diri kita. Apa aku nak cita-cita untuk puasa ni? Yang paling penting tuan-tuan, jangan tamak membuat amalan. Sikit tapi istiqamah, itu paling baik. Dan dalam bulan puasa ini, jangan tamak nak kerja macam-macam. Apa yang kau cita-cita bulan puasa? Aku dapat pergi malam Lailatul Qadar. Lepas tu aku nak target dapat bulan tarawih confirm tiap malam. Aku target aku nak siap malam tak tidur. Aku target jangan tamak buat amalan tuan-tuan. Kita masuk syurga bukan sebabkan amalan kita, bukan sebabkan solat kita, bukan sebab puasa kita, bukan sebab sedekah kita. Banyak orang bersedekah ni bukan sebab tu semua kita masuk syurga. Bukan sebab amal ibadah kita semua masuk syurga tuan-tuan. Kita masuk syurga sebab apa? Rahmat dan kasih sayang Allah saja. Jangan kita rasa kita sedekah banyak, kita bukan confirm je. Sebab tu Allah Ta'ala kata masuk syurga bukan sebab itu, sebab kasih sayang Allah, sebab rahmat Allah. Karena tu kalau kita nampak orang tu jahat hidupnya, jangan rasa ending dia tetap jahat. Kita ni kalau kita rasa kita baik, ending penjudah kita tak tentu baik lagi. Jangan tunjuk jobo lah. Macam saya ni pun ustaz confirm syurga. Begaan dia confirm masuk syurga tu baik. Tak ada tu tulis ustaz bagi ceramah ke orang confirm masuk syurga. Saya ni pun risau, takut cakap tu kan menyebabkan saya masuk neraka pula kan. Na'udzubillah. Sebab itu saya suka Ustaz Badri Syah cerita tu. Antara orang-orang yang boleh masuk syurga ni, antara pemandu bas ekspres dengan ustaz. Dia tunggu kan. Orang kata queue. Queue nak masuk syurga ni. Malaikat jaga Mikael Ridwan. Tunggu. Depan ni penjaga apa kata pemandu bas. Okey. Ustaz belakang ni, ustaz ni. Confirm aku boleh masuk syurga lebih lah, ada tempat-tempat. Dia pula tengok pemandu bas tu pergi pula ke Malaikat Ridwan. Kau kerja apa? Pemandu bas. Buat dah. Okey, ni kunci. Kau pergi ke sub atas tu, special penthouse. Situ semua ada. Kau nak tengok TikTok ke, wifi semua clear. Lepas tu air ada, tap semua cukup. Shower hebat. Dalam tu ada swimming pool dalam. Jus ada, bidadari boleh buatkan. Semua komplit lah. Atas tu dikunci. Naik lift Lift terus naik atas. Jangan risau. Kita memang naik lift terlaju. Okey, ngam, suasana cukup menawan tu. Syurga kau. Okey. Ustaz kata, kalau pemandu bas macam tu lah, aku lebih hebat lagi kan. Sampai, Ustaz, baik kunci. Itu tangga bawah tu, itu tak ada sakona, itu tak ada tempat air. Kau kena masak air kat luar kat dapur tu. Lepas tu tilam, kalau tak ada kau pergi ambil kat pantry depan tu, minta tilam. Kalau tak ada bantah, simut kau pergi ambil dekat panggil guest room sana tu, bagi. Ustaz bengang lah. Mereka apa hal ni? Apa hal kau? Tadi pemandu bas kilang kau bagi sampai penthouse, aku ustaz tahu. Kau ustaz, apa terjadah kau? Yelah, aku secara cinta tentang kebaikan, tentang kau kata syurga, pahala, tentang Allah Ta'ala. Engkau tahu tak, orang yang pemandu bas tu tadi, dia bawa bas daripada Kota Baru sampai ke Pudu, sejam sampai tu. Apa hal pula? Speed laju. Dia buat 40 orang. Tak tidur 40 orang tu. Semua ingat Allah.
Engkau ceramah sejam, orang terbahak-bahak kolak, kau ingat faham ke? Tu cerita bagi Syah. Jadi sebab tu tak confirm ustaz masuk surga ni kau faham. Jadi tuan-tuan, jangan judge orang nampak salah, confirm dia ayat dia habis salah. Sebab tu saya nasihati saya dan tuan-tuan, kadang-kadang kita ni sebagai orang berkuasa ni kan, yang kita nak menteras jenayah ni, jangan judge orang nampak dia jahat, confirm dia jahat selama-lamanya. Dan kita tak tahu kedudukan kita macam mana. Allah nak cari satu penyebab dia untuk kita masuk syurga sebenarnya. Sebab itu kita kena buat semua, kena solat, kena puasa. Kita tak tahu mana satu yang Allah pandang. Sebab tu ada cerita tentang Imam Al-Ghazali. Dia punya anak murid tuan-tuan. Pada satu malam, anak murid Imam Ghazali mimpi jumpa Imam Ghazali. Imam Ghazali waktu tu dah meninggal. Dia tengok Imam Ghazali cukup hebat, cukup tenteram duduk satu tempat. Dia rasa tempat tu syurga. Dia kata, macam mana Imam Ghazali kau duduk dalam syurga ni? Imam Ghazali, hebat kau. Kau sebagai seorang ulama yang besar, hebat lah kau masuk syurga. Confirm lah kau. Tapi dia kata apa? Ya ibni. Ya ibni. Ya walad. Sebab Imam Ghazali suka panggil dia punya anak murid, ya walad, wahai anakku. Kau jangan sangkakan bahawa aku masuk syurga ini disebabkan dengan karangan-karangan kitab dan tasawufku hebat, menceritakan kebaikan kepada manusia. Tidak. Tapi sebab aku masuk syurga sebab apa? Pada ketika aku sedang nak melakarkan kitab, membakar tinta dengan dakwah kan? Okay. Ketika mana aku letakkan tinta aku di dalam dakwah tersebut, tiba-tiba datang seekor lalat terbang ke tinta aku itu, menghisap dakwah tersebut. Aku biarkan lalat tersebut sehingga dia kenyang, sehingga dia puas. Dia dah kenyang, dia terbang. Barulah aku sambung penulisan aku. Disebabkan itu sajalah aku masuk syurga. Nampak tuan-tuan? Sebab Allah Ta'ala nak tengok kita satu sebab ni tuan-tuan. Sebab itulah kena buat baik. Jangan kita sangka kita banyak bagi duit orang, sedekah ke orang, kita confirm masuk syurga tuan-tuan. Kita sembahyang 2 darjah pun duduk macam burung melantuk, confirm masuk syurga tuan-tuan. Jangan kita jadi mukhlis di akhirat, ya. Untuk sambung untuk bulan Ramadan ni tuan-tuan, ya. Sebab itulah hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan ini, berpuasa dengan penuh keimanan, ya, dengan penuh pengharapan, Allah akan hapuskan dosa-dosa yang telah dibuatkan sebelum ini. Sebab tu kita berpuasa, Imam Ghazali mengatakan bahawa kita nak buat ibadah ini, kita kena jadi seolah-olah kita duduk di tepi gaung yang cukup dalam. Kena ada penyakit satu, iaitu khauf, iaitu takut, risau. Kita punya puasa tak terima, risau niat kita tak betul, risau tu semua. Kita ada penyakit risau, khauf, itu menyebabkan ibadah kita akan lebih sempurna. Jadi kita titiknya, kita kena muhasabah diri. Yang kedua, kena ada ilmu. Kalau dua benda ni tak ada, tak bergunalah kita nak sambut untuk Ramadan. Yang terakhir saya nak ucapkan bahawa tuan-tuan, sambutlah Ramadan ini sebagaimana kita nak sambut kita akan mati esok. Sambutlah Ramadan ini. Dan tinggallah menyambut Syawal itu sehingga macam kita nak mati esok. Kebanyakan kita ni menyambut Syawal seolah-olah nak mati esok. Sepatutnya kita kena tukarkan menyambut Ramadan ini seolah-olah kita nak mati esok hari, yang tidak mungkin tercapai di Ramadan. Bukan mudah kita nak dapat Ramadan, kita tak pernah rasa kehebatan Ramadan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan pernah pergi umrah, buat haji, duduk bulan puasa di sana, tuan-tuan tahulah macam mana rasanya, hebatnya Ramadan itu boleh dicapai, diambil, disambut di orang-orang sana. Tapi alangkah sayangnya kita ni hilangnya identiti menyambut Ramadan itu seolah-olah tak ada apa-apa. Jadi apa yang saya nak nasihat untuk diri saya juga, Ramadan kali ini kita kena anggap adalah Ramadan terakhir bagi kita. Kalau kita mati, bila kita mati dapat menghadapi Ramadan kali ini. Jangan kita harapkan yang indah-indah, tapi kita perlu mengindahkan ia. Jangan kita mengharapkan pandangan orang,
Sebab itu saya kata, jangan terhegeh-hegeh dengan manusia. Jangan terhegeh-hegeh dengan orang. Jangan kita terhegeh-hegeh nak dapat perhatian orang. Jangan kita terhegeh-hegeh nak bagi orang nampak kita hebat. Yang paling penting, bulan Ramadan inilah bulan yang paling tinggi kita perlu terhegeh-hegeh dengan Allah Ta'ala, supaya Allah Ta'ala itu memberikan kita rahmat Ramadan, dan kita bagi kepayungan kerahmatan pada bulan Ramadan. Ya, saya rasa sampai situ dulu. Ada soalan? Ada soalan? Bukankah soalan? Ada? Tak ada. Saya rasa sampai situ dulu. Ya, ya, ada soalan? Ada? Ada orang bagi soalan tu? Ada? Tak ada. Wah, ada. Sebab pukul 9 Ustaz, pukul dah baru berapa ni. Jangan banyak cakap Ustaz, kejap lagi bukan Ramadan yang jadi gerbang. Muka Ustaz tu saya gerbang dan kunci tu saya kan. Saya kunci dulu tu Ustaz. Jadi saya minta maaf. Hakikatnya baik dan buruk kepada Allah Ta'ala juga asalnya. Dengan apa tuan-tuan? Dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak beritahu ya, kalimah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ingatlah saya nak beritahu satu amalan tuan-tuan. Kehebatan Bismillahirrahmanirrahim ni apa tuan-tuan? Dikabarkan bahawa kehebatan Zabur, Taurat, Injil, semuanya kehebatan tersebut ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan suhuf-suhuf pada Nabi-Nabi yang terdahulu semuanya ada dalam Al-Quran. Suhuf-suhuf Nabi yang terdahulu, Injil, Zabur, Taurat, semuanya ada dalam Al-Quran. Kehebatan Al-Quran 114 surah itu tuan-tuan, kehebatannya semuanya ada dalam apa tuan-tuan? Surah Al-Fatihah. Padunya surah Al-Fatihah itu ada 7 ayat, 7 petala langit dan 7 petala bumi, meliputi semua alam. Kehebatan Al-Fatihah itu ada pada mana tuan-tuan? Pada kalimah awalnya, min abda'ul kalam abda'ul ayat, iaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kehebatan segala-galanya isi kandungan bumi, langit dan bumi ada dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga kehebatan Bismillahirrahmanirrahim itu terletak pada huruf ba. Itu kehebatannya. Sebab itulah Bismillahirrahmanirrahim, tiada ba itu tidaklah hebatnya Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itulah kehebatan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dengan kasih sayang Allah, dengan kasih sayang Allah yang diciptanya semua. Sebab itulah kita kena berkasih sayang. Untuk bulan Ramadan ini kita kena berkasih sayang kita sesama makhluk, sesama semuanya. Sebab itulah saya serahkan baik dan buruk itu kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Dengan kasih sayang Allah itulah Allah ciptakan baik dan buruk. Bukannya Allah tidak adil, tetapi Allah nak memberikan keadilan kepada orang yang bertakwa. Maka ganjarannya itu syurga Allah. Dan Allah nak bagikan ganjaran juga kepada orang yang buruk amalannya, orang yang tidak bertakwa dan kufur, dan diberikan ganjaran iaitu neraka Allah. Dan auzubillah min zalik. Hakikatnya baik dan buruk itu hanya pada Allah yang asalnya. Aku liqali hadza astaghfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, warzuqna fahman wa asiyan ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban, wa balighna Ramadan ya Allah, wa balighna Ramadan ya Allah, wa balighna Ramadan ya Allah. Tahassalna bil izzati wal jabarut, wa aqtasamna bi rabbil malakut, wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif 'anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najjina minat ta'ni wat ta'un wal bala bi lutfika ya latif ya khabir innaka 'ala kulli syai'in qadir ya arhamar rahimin ya arhamna. Kami bermohon padamu ya Allah, Kau hadirlah diri kami ya Allah. Kau bagilah hati-hati yang hadir ini ya Allah, menghadirkan diri untuk agamamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau hadirkan hati ini untuk mencapai Ramadanmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau hadirkan hati ini untuk mencapai Ramadanmu ya Allah. Kau hadirkan hati ini untuk mencapai Ramadanmu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, aku memohon padamu ya Allah, Kau berikan hati-hati yang kami yang berkumpul ini ya Allah kerahmatan Ramadanmu ya Allah. Membuka pintu Ramadan pada hati kami ya Allah.
Ahlan wa marhaban ya Ramadan, ahlan wa marhaban ya Ramadan, ahlan wa marhaban ya Ramadan ya Allah. Kau berikan hati-hati ini dapat mencapai Ramadan-Mu ya Allah. Kami menganggap inilah Ramadan terakhir bagi kami ya Allah. Kau berikan kerafah pada diri kami dan keluarga kami ya Allah. Kau bagilah kesihatan pada kami ya Allah. Kau berikan kesihatan pada kami semua ya Allah. Kau bukakan inayah pada keluarga kami ya Allah. Kau berikan sinar Ramadan ini keberkatan yang mujarab kepada kami ya Allah. Memberikan taufik pada keluarga kami ya Allah. Kau berikanlah kepada keluarga kami dan semua seantero yang ada pada hari ini ya Allah keberkatan Ramadan-Mu ya Allah. Kau berilah kami sebagai Ramadan-Mu ya Allah, Ramadan yang terakhir bagi kami ya Allah. Kau berikan keakhiran yang akhir yang baik pada kami semua ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami bermohon padamu ya Allah. Kau berikanlah Ramadan kali ini ya Allah, memberikan manfaat yang berlipat kali ganda pada kami ya Allah, membukakan minda kami ya Allah, memperluaskan rezeki kami ya Allah, melipat gandakan amalan kami ya Allah. Kau memudahkanlah jalan-jalan kami ya Allah. Kau memperluaskanlah segala kesempitan yang kami ada ya Allah. Kau berikanlah jalan-jalan yang baik pada kami ya Allah. Kau mententeramkan jiwa kami ya Allah, untuk keteraman keluarga kami semua ya Allah, untuk isteri kami, anak kami, suami kami, dan juga apa yang ada seantero dunia ini ya Allah, keluarga-keluarga kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, Kau berkatilah kami dengan Ramadan ya Allah. Kau berkatilah kami semua dengan Ramadan ya Allah. Kau berkatilah kami semua dengan Ramadan ya Allah. Semoga kami sampai Ramadan-Mu ya Allah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin arhamna. Ya Arhamar Rahimin arhamna. Ya Arhamar Rahimin arhamna. Bilutfika ya Allah ya Karim ya Allah ya Wadud ya Zal Jalali wa Ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Majlis mengucapkan jazakallahu khairan katsira kepada Ustaz Muhammad Amin Abdullah daripada Jabatan Hal Ikhwan Islam Negeri Sembilan. Mudah-mudahan Ramadan yang akan tiba nanti menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita pada tahun ini. Allah, mudah-mudahan ceramah yang disampaikan